أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap syukur ke hadarat ilahi, yang mana Allah Ta'ala lah atau meluaikan masa kepada penonton semua dan hamba dapat boleh bersama pula pada malam ni, sebagaimana iaitu malam Khamis. Tiap-tiap malam Khamis akan jumpalah dengan hamba sakutai kita mari muzakarah dengan cara melalui dengan laisuk hak baba canan Faruk kita. Maka alhamdulillah kita sama-sama ambil peluang masa kita mari sama-sama mendengar sakutai dengan hukum ahkam Allah Taala sebagaimana yang wajib di atas kita sebagai wajib aini tekan di atas kepala kita masing-masing. Mestilah kita kena mengaji dan kita kena belajar. Semoga mengaji belajar ni sebagai fardu ain atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Maka oleh demikian itu Allah Ta'ala dah jemput kita bersama pula pada malam ni dengan hidayah taufik dia. Maka sama-samalah kita ucap alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala lah jemput bersama dalam majlis ilmu pada malam ni. Moga-moga dengan kita dapat boleh mendengar dan kita muzakarah ni lah dapat mendapat dan dapat ganjaran pahala di akhirat nanti. Lebih-lebih malam ni kita nak hubung cara sakutai dengan niat semaya lagi. Tetap kalau kita dengar dah 2-3 minggu mari dah hubung kaitan dengan cara rukun semaya. Tapi sebelum daripada ambo nak terus dalam muzakarah atau nasihat cakap rukun semaya 13 cara bab niat tu, terlebih dululah ambo nak bilang rukun semaya 13 sebagaimana yang tiap-tiap minggu mari mengaji bila semualah supaya nak kau ibu bapa dan penonton sedaya penonton semua hak dak wasa seluma-seluma, hak duduk wasa tak nampak, hak duduk wasa tak boleh nak bilang lagi rukun semaya. Baiklah, tiap-tiap malam Khamis akan mengadakan kita mengaji fiqh cara rukun semaya. Kerana hamba berasa kata banyak lagi lah orang yang semaya yang tak boleh bilang rukun semaya sunnah ab'ad dan tak dapat boleh beza lagi hak mana ab'ad, hak mana hai'ah, hak mana rukun. Kemudian lalu telah kita ikuti bersama tiap malam Khamis dan akan kita mari cara bahasa muzakarah sakut dengan rukun semaya supaya kita masuk di dalam kita orang jaga ke semaya tempera ke semaya. Baik, alhamdulillah. Rukun semaya ni ada 13 atas kaum masyhur. Yang tamunya niat dalam hati. Yang keduanya takbiratul ihram. Yang ketiganya berdiri betul. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelimanya rokok serta tamakninah dalamnya. Dan yang keenamnya iktidal serta tamakninah padanya. Yang ketujuhnya sujud 2 kali serta tamakninah padanya. Yang ke-8nya duduk antara 2 sujud serta tamakninah padanya. Yang ke-9nya membaca tahiyat akhir. Yang ke-10 selawat Nabi dalam tahiyat akhir. Yang ke-11nya duduk bagi tahiyat akhir dan duduk bagi baca selawat Nabi dalam tahiyat akhir. Yang ke-12nya memberi salam. Yang ke-13 tartib. Terpenonton begitulah tiap-tiap kali dalam kita mari istiqamah dalam muzakarah dalam malam Khamis nak bila semua. Cuba boleh nak wis saudara tu beri atau tak apa dah weh. Amo ingat dah. Wis sampai saudara tu tak apa. Lepas tu sunat ab'ad tu ada 8. Dan sunat ab'ad ada 8 perkara ni penonton. Yang tamunya berdiri bagi kunut. Yang keduanya diri baca kunut.
Yang tiganya selawat Nabi dalam kunut. Yang keempatnya selawat data'ah. Dah, di dalam kunut. Jadi 4. 3 lagi duduk dalam tasyuk awal. Diri baca tasyuk awal. Dah, diri baca tahiyat awal. Diri selawat Nabi dalam tahiyat awal. Jadi 7. So lagi tu duduk dalam wa ala ali sayyidina Muhammad dalam tasyuk akhir atau dalam tahiyat akhir. Lepas pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu selawat dan ta'ah. Hak kita kata wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu sunat aba'ah. Jadi kita tidak kata sunat aba'ah ni ada 8, rukun adalah 13. Hak yang tinggal lagi tu sidang penuntut semua ibu bapa yang dikasihi semua. Hak yang tinggal lagi tu orang panggil adalah sunat hai'ah. Tu berasa nampak tak tu? Dah, hak yang tinggal lagi sunat hai'ah. Banyak mana tu kita pula begitu banyak tu. Dah, sebab sunat hai'ah kan tengah-tengah ulama yang tak ada bilik dah. Kita boleh bilik rukun 13. Dah, kita boleh bilik sunat abang 8, yang tinggal lagi sunat hai'ah. Dah, sunat hai'ah ingat molek dalam 8 perkara sunat abang. Dah, dan 13 rukun hak kita bilik saat ni, yang lain lagi tu adalah di antaranya sunat hai'ah. Ada dengan kata ada dengan buat tes sunat hai'ah boleh. Diri sami Allahu liman hamidah hai'ah. Diri akad tangi takbiratul ihram pun hai'ah. Dah, diri subhana rabbiyal a'la wa bihamdi hai'ah. Diri rabbil firli pun hai'ah. Diri wajah tu wajhiya lillazi fataras sama hingga akhir pun hai'ah. Dah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim hai'ah. Surah lepas pada waladdallin. Pak amin pun sunat hai'ah. Kalau kita rajin kita baca surah pula dah hai'ah. Sampai kata sunat hai'ah ni banyak. Kita ingat termocok 8 sunat aba'ah, 13 rukun. Tak ada apa-apa dah lah. Atau sidang penutupnya di semua kita kena ambil berartilah semaya ni. Takut masuk le golongan kita bukan nama orang mendiri ke semaya. Atau ambo royak nak minggu. Nah, orang mendiri ke semaya dengan semaya ya tak serupa. Orang mendiri ke semaya, orang tak panggil mendiri ke semaya, malah ke semaya ni kena cukup rukun dan syarat. Semaya juga tapi rukun tak cukup, syarat tak cukup. Namun semaya tapi tak dibilang mendiri hak tu. Hak tu hak kita duk bimbang situ, duk bimbang dah. Sebab itulah di antaranya kita baca, kita hafal, ingat, nampak sungguh. Dah, kacailah supaya kita hijau atas dunia. Puluh pas keting. Tengok motong kita menyuluh boleh. Sudah klik motong dah kita buat rumah. Sudah buat rumah dah klik halih lembu, ceruk lembu, cukup. Kalau sah jual, jual kayu, jual gini. Kalau sah menego, hagi kelaut, gi gapo, gi ambil ikan, gi apa. Kelik siapa gelap, peluh keting. Ada-ada sudah semaya gapo sisi ikan duk tangi wak tak hari. Sudah maya ngorek. Temu sisi ikan wak tak hari. Tu dah tahu. Kita semaya dengan sisi ikan ya tak sah di ais semaya tu. Kena semaya semula weh. Supaya orang motong juga. Sudah mata 4 pukul 2 tu kau tidur, bangun pak getah ada di pala ibu tangi. Halo, dah sama-sama tungai. Heret pun jadi pain pering. Gete-gete tahu. Kau dah zuhud dah. Tuhan tahu. Nah ke? Sebab balah mana pun bila tak sempurna ke syarat, bila tak sempurna ke rukun, tak dinamo kata wa iqamis solat. Tu ingat molek penuntung dah. Ni kita masuk dalam kita duk muzakarah lah kitab lah. Tu sebagai pengingatan tu nak khabar, nak ingat semua dah. Baik-baik lagi penuntung hak kita ada besok kenal nama tu. Di antara dia mau tanya mah, di antara dia mau apa nama Bukit Tambung. Baik-baik lagi dua saudara dengan Kak Mah dia tu deh. Beli dia tu, Ji dia tu, semua hak sedang pendengar tu kena ambil berarti benar dengan semaya. Kena berarti dengan semaya. Tu di antaranya sebab orang panggil semaya inilah yang awal-awal sekali hak tu kira di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah as-salatu. Ingat molek. Awal kira, awal cara segala umat Nabi Muhammad di hari akhirat esok, segala hamba Allah Taala di akhirat esok, as-salatu semaya mula-mula. Dia tak ada tanya dak semaya, dia tanya mula-mula sekali. Tak ada tanya orang kau apa kok sekelo weh. Dia batamah lah negara-negara apa kok sekelo weh. Ikan gigi apa kok sekelo dah ke? Ni ikan bawah pokok kamah ni besar ni. Hak wi kau boleh buat dia berapa pokok sekelo ni? Tak tanya. Apa utik semari ni apa ni tak je
Tu ji mari apa kau tak ada tanya. Dia tanya hasmaya dulu. Peso hasmaya dulu. Hak ni tepat berat sekali. Fa in fasadat fasadasa iru amalihi. Kalau semaya kita moleklah hak lain. Allah penonton dah sabit kita kena ambil amati lah. Ambo pun ambo tak pandai, tapi sama-sama muzakarah. Lama orang semaya tak hukum tak boleh bila lagi. Semaya tak ada tomak ninah tak betul, Fatihah tak betul, tak kebir. Nah, kalau kita tak amati jadi sungguh. Sampai Nabi kata lagi, wa in saluhat saluhasa idu amalihi. Kalau semaya kita molek, semaya kita sah, amal lain pun turut sah juga. Inilah tempat kita takut sekali dengan amal semaya sebab ia tanya mula-mula sekali. Dah, asidang penonton yang dikasihi semua, yang rahmati Allah Ta'ala, sama-samalah kita ambil masa sejauh lebih. Kita mari dengar amalan cara bak niat lagi. Ini kita tengok dalam kitab pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dan murtabak yang keempatnya. Ini murtabak yang keempat, kelah yang keempat ni. Dah, niat ni rukun semaya. Sebab Nabi kata innama a'malu bin niat. Hanya sonyo nak sah amalan tu kena dengan niat. Pas semaya ni setengah daripada amalan ibadat. Maka nak sah ya kena niat. Pas niat semaya tu rukun, wajib kita kena niat, kena dengan cara atur dia. Lepas tu yang bagi niat baru ni hak kita ngaji dah tubik pak murtabak. Dah, tubik pak murtabak telah yatamu murtabak yatamu mado dengan kosak. Tu amba tak panjang dah. Termasuk masuk dalam sunat mutlak. Saja aku semaya tak apa dah. Tu murtabak yatamu. Murtabak yang keluarnya mado dengan kosak dengan ta'yin. Kosak tu mana aku semaya, ta'yin maknanya nak menentu. Hak mempunyai sabak atau mempunyai waktu. Aku semaya sunat gahno boleh. Tu nak menentu. Aku semaya sunat raya haji. Kalau kata saja aku semaya sunat raya saja tak ada ta'yin. Saja aku semaya sunat zuhur belum. Nabuh tu. Saja aku semai sunat zuhur kama dia. Tu dia panggil mada dengan kosak dengan ta'yin. Nak dua tu. Ada pun dua rakaat kerana Allah Ta'ala tu sunat ya. Murtabak yang tiga kita ngaji malam kemarin iaitu kosak. Mana niat dirizak semaya. Aku semaya. Yang keduanya ta'arruf bubuh fardu. Nah, yang ketiganya ta'yin, nak netu zuhur ko, asar ko, mengorik ko, isya ko atau subuh. Nak netu. Kalau kita tak ada ta'yin tak. Saja aku semaya fardu tak sah. Fardu zuhur ko, asar ko, isya ko kena menetu waktu. Kalau tak berfardu tak sah juga. Aku semaya zuhur. Tak ada berfardu depan. Tak ada ta'arruf. Tu kelah hak lama tiga. Kita ngaji lepas. Mada dengan kosak, mada dengan kosak dengan ta'yin, mada dengan kosak, ta'arruf, ta'ayyin. Tiga dah hal lepas. Kita mari tengok malam ni pula. Baik. Dan murtabak yang keempatnya daripada empat perkara. Dah. Semaya yang memada pada niatnya dengan kosak. Iaitu lagu mana? Saja aku semaya. So, dan ta'arruf fardu. Saja aku semaya fardu. Dua. Dan yang ketiganya ta'ayyun atau ta'yin. Nak menentu. Saja aku semaya fardu. Ada. Saja aku semaya fardu ta'yin. Nak menentu. Zuhur ko, asar ko, ngori isya atau jemaah. Atau gila. Dan so laginya ta'yin nafsi. Ya tamus so lagi. Yang keempat. Nah, yang keempat ia tambah soal lagi ta'yin nafsi. Kadang-kadang tak biasa dengar ni apa ta'yin nafsi. Dia biasa dengar kosak ta'arruf ta'yin je. Ni soal lagi penonton apa nama ni ta'yin nafsi. Yang empat tu. Mada dengan yang tamu kosak, yang keduanya kosak dengan ta'yin, yang tiga kosak ta'arruf ta'yin, yang keempat kosak ta'arruf ta'yin nafsi. Ayat ayat ta'yin nafsi ni. Nah, baik. Gapo tu ta'yin nafsi? Nah, ta'yin nafsi tu kata dia arti ta'yin nafsi ni menentu akan diri seorang lah, diri seorang semaya tu imam atau makmum. Jadi kena buh imam atau makmum tu wajib kita kena buh dalam takbir ni.
Tak supaya kita semaya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hak tu kalau kita jemaah sekalipun, kalau kita tak buh makmum pun sah turut. Tapi fadilat jemaah tak boleh. Ikut sah boleh turut, tapi fadilat jemaah tak ada. Hak ni murtabak yang keempat ni, kalau kita tak tentu diri kita makmum, tak ada ta'yin makmum kita, atau kita ta'yin kata kita imam, masa kau kita semaya. Hak ni tak sah ni. Wajib je kena bubuh ni. Pak kena kau semaya gapo hati. Nah, kena kau semaya gapo hati. Lalu tu kata musannif sini, iaitu semaya hak kata kena ta'yin nafsi, kena menentukan diri ni. Imam atau makmum ni kena semaya gapo? Ialah kata dia semaya jemaah. Dah sampai nak minggu ni lah ni boleh buat belaka dah. Buat pun tak ada cara rasmi mana lagi, tapi boleh buat belaka dah. Lamalah kita duduk balah dengan mak, balah mana kita duduk dah, kita duduk tinggal dia banyak minggu dah. Kena tepat tu duk buat dengan cara curi-curi tu. Nah ke? Kena tepat tu duk buat dengan cara zahir, demo lari beradu. Tapi dengan keadaan seminggu kemarin dulu 2 minggu dah, alhamdulillah pakat boleh buat serata tepat dah. Itu alhamdulillah dah. Kamar dia dengan jemaah ni, yang ni semaya jemaah ni ada 4 kelah dia weh. Kita ni kata saja aku semaya fardu jemaah, hak tu tak sah lagi tu. Tak sah tu, kena bubuh makmum ke atau imam. Tu dia panggil ta'yin nafsi tu. Nah, tu dia panggil ta'yin nafsi. Ada pun hak kita ngaji kemarin saja aku semaya fardu zuhur, tak apa dah, sah dah. Tak buh makmum kau, tak buh imam, tak buh 2 rakaat, tak buh kerana Allah, sah dah. Tapi hak ni kena bubuh. Kena kita ta'yin, kena menentu diri dia jadi imam ke atau diri dia terjadi makmum. Kalau dia kata saja aku semaya fardu jemaah, tak ada hadir dalam hati 2 rakaat ke apa nama ni, makmum ke atau imam. Hak tu tak sah. Tak sah dah. Sebab gapo boleh kata tak sah? Sebabnya jemaah ni ya wajib jemaah. Atas kau jadi 40 orang tu. 40 orang tu kalau masa kita ada seorang kita pergi niat imam ke, tak niat makmum ke, tak sah. Sebab ia wajib jemaah. Ia wajib jemaah, sabit tu kena bubuh tu. Nak kata kan, orang tak biasa duk dengar, tak biasa duk mengaji, tak biasa duk apa ke, masa pergi semaya tiru ni. Semaya tiru dia panggil. Niat saja aku semaya jemaah Allah Ta'ala, tak ada buh makmum, sudah ada. Sebab diri buh makmum ni orang panggil wajib, orang panggil ta'yin nafsi. Sebab apa? Sebab jemaah ni ia wajib kena jemaah. Penonton sidang jemaah, sidang penonton yang dikasih semua dah. Kita ambil amat-amat tisin sikit. Kerana banyaklah kita orang awal ni duk faham kata dah ta'yin nafsi ni tak ada apa dah. Jangan kena bubuh masalah bab jemaah. Dan suupamo semaya jemaah gapo? Semaya qasah. Yakni semaya qasah ni seperti semaya jemaah juga. Lagu mano semaya qasah. Kau dah biasa dengar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jemaah ya. Semaya qasah ni lagu saja aku semaya qasah, tak ada. Dah ke? Semaya qasah ni penuntung mana hak 4 boleh buat 2 dalam kita sampai. Dalam kita ada perjalanan jauh 2 marhalah 90 batu lebih-lebih ke, bolehlah kita semaya qasah jamuk tu. Jamuk dengan qasah ni ya suku. Jamuk ni dengan mana kita himpun 1 waktu, 2 waktu kita semaya. Dalam waktu boleh kita himpun jamuk buat 2 waktu. Semaya zuhur dalam waktu asar jamuk tak keding. Semaya asar dalam waktu zuhur jamuk tak akhir. Lepas tu boleh semaya jamuk, iaitu semaya maghrib, semaya zuhur, semaya asar, semaya isya. 4 ni hak boleh. Subuh tak boleh. Boleh jamu. Ngorek gi semaya lawa ketu isya, orang panggil semaya jamu takhir. Semaya isya dalam waktu ngorek, orang panggil jamu tak kedeng. Hak tu boleh hipung. Nak ke? Kena buat 4 rakaat. Hak qasah ni ya wi pisik lagi ni. Hak 4 boleh wi jadi 2. Wi boleh jadi 2. Tapi jadi 2 tu
syaratnya kita kena ada niat dalam takbir, kena bubuh ta'yin. Ta'yin apa? Nak menentu kena jadi kena bubuh kosa. Misalnya kita kata kita semaya iso dalam waktu ngorek, namun jamak takdim. Sudah wisalekan ngorek gapo siap, kita bangun semaya iso. Bangun semaya iso tu, kalau kita tak buh kosa le takbir, kena wapak dah. Kalau wak dua tak sah dah. Dah, kita kena buh kosa. Kosa tu dia kata kena ta'yin menentu supaya ngaji mak sani. Kena buh diri kosa dah. Dah. Diri kosa, tapi hak nak boleh semaya kosa ni, semaya hak 4 rakaat ya. Namun wak ngorek tu pada saja aku semaya fardu ngorek kosa kan Allah Taala. Wak rakaat tengah. Boleh beda sungguh. Oh, wak 1 rakaat tengah ni. Lagu mana 1 rakaat tengah nak wak tak leh, wadu di rokong. Tak leh dah. Jadi ngorek dia boleh jamuk ya, nak kosa tak leh. Sebab dia 3 rakaat. Ada pun subuh nak jamuk pun tak leh, nak kosa pun tak leh. Tu subuh jamuk pun tak leh, kosa pun tak leh. Ngorek jamuk boleh tapi nak kosa tak leh, nak wak 2 tak leh. Namun saja aku semain ngorek kosa. Jadi 3 rakaat wak rakaat tengah. Tak leh wak beli ikan, beli hotel nak sekali tengah tak leh tu. Hak boleh kosanya esok. Nah, asal zuhur, hak 4 wak jadi 2. Kama dia kita semaya 4 nak jadi 2 tu, nak ubah dalam niat kosa atau 2 rakaat. Tu nama ta'yin nafsi tu. Nah, banyak lagi tu penutung-penutung. Nah, sidangnya disuruh semua ibu bapa banyak lagi hok dok sampai sini tak pandai lagi ada nak maya kosa. Dok tukar dengan jamuk. Jamuk tu hipung hok waktu, 2 waktu dalam waktu Allah. Hok ni hok 4 rakaat jadi 2. Kemudian masalah bab niat ni, supaya niat bab mak sani. Dengan maknanya nak pergi bubuh kosa dalam takbir atau 2 rakaat. Nampak dah penutung baik. Hak ni tu hawi mudah ni, wi tarahuh cara bab kita sampai. Sebab semaya ni bala-bala mana cara nak tinggal dia tak ada. Dia tak apa puasa kita pergi sampai di hak jai. Puasa ni kita pergi tani di palah. Boleh semaya kosa, boleh apa nama ni, boleh kita semaya jamuk, ada apa dah. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Tu masalah bab semaya. Tuhan katanya jika kamu duduk dalam sakit, nah, mu boleh buka puasa. Tapi mu kena qada lah ke belakang hari ni. Sakit pagi tak puasa, sakit gigi, sakit perut, sakit ulureh, sakit sungguh. Boleh buka puasa. Tapi kena qada belakang hari. Au ala safarin atau musafir. Gi hajai kau, gi palah kau kalau kita duduk di Batas Baru, duduk Lubuk Dia atau duduk di Nara atau kita duduk di Jingo, gi siapa di palah memolek 100 batu. 90 ni batu. Bolehlah kita saat ni tugak tengah jalan nak minum air, nak makan nasi, tu hebui buka. Tapi kena qada lah. Kena qada pula belakang hari berapa hari kita buka puasa dengan kita sapi dah. Tapi semaya tak ada hari. Mai miwanti Allah Taala dah. Apa ya tu kita boleh tinggal tak ada. Selama mana yang kita ada atas, selama tu kena semaya. Berdiri, tak kuasa lebih duduk. Tak kuasa le duduk, kita semaya le baring. Tak kuasa le baring, kita semaya le terletak. Tak batawi tinggi. Tak kuasa le terletak, semaya kelupuk mata. Tak kuasa kelupuk mata, semaya melalui hati. Jadi semaya tak ada rekan hak tu hewi maaf tak ada. Dalam mazhab Syafi'i. Imam Malik sekat kelupuk mata. Bila kelupuk mata tak boleh gerak, wala akal ada lagi pun tak kena semaya. Tu Imam Malik. Imam Syafi'i selagi akal ada, kelupuk mata tak boleh nak gerak, kena semaya dengan lalui akal. Ni tekan ni besar ngabak semaya ni jangan ni. Nah, pakai dia hak yang wim mudah ni lah. Wim mudah dengan cara semaya bak les sapi. Kita bersapi 2 marhalah perjalanan sehari semalam 90 batu lebih kurang.
ya mudah. Hak satu waktu boleh semaya dua kacau. Dia panggil jamak takdim, jamak takhir. Padahal kita dah jamak dah tu, hak 4 rakaat ya wak dua pula dah. Tapi syarat nak ada niat le takbir. Pas niat le takbir tu kena bubuh qasar atau 2 rakaat. Tu baru nama kata ta'yin nafsi. Apa tu deh? Kata apa pun komen mari pula. Supaya kita nak buat amal deh. Hak ni sah jalan mudah. Baik. Halal tu kata apa? Sebab apa? Kerana wajib padanya. Dah. Kerana wajib padanya pada semaya lah, semaya qasar ni. Dah, niat qasar. Dah. Jadi kerana wajib padanya pada semaya dah. Semaya hak ya apa nama hak pak murtabaan ni dah. Kerana wajib padanya niat qasar. Wajib kita kena niat qasar. Kalau tak boleh niat qasar, tak dinamakan ta'yin nafsi. Nak boleh dah. Dah. Jemaah kita kena buh makmun atau ta'imim. Dah. Sebab makmun atau ta'imim ni seolah boboh tali dah, boboh tali. Ikak imolai wi kemah. Ta'imim buat lagu mana kita buat lagu tu lah. Tapi mari bab jemaah wajib kita kena buh. Kerana jemaah tu ya wajib. Tak supaya zuhur asar maghrib isyak ni sunat jemaah. Kalau tak buh makmum, tak buh imam pun tak ada apa. Cuma lucu pahala fadilah. Mari sini, masalah bak semai qasar, wajib kita kena niat qasar. Dah, baik. Demikianlah niatnya. Niat lagu mana? Dia nak ajar. Tapi sebelum pada dia nak niat tu, berlapar dulu dengan usalli. Baik. Usalli fardal jumu'ati. Imaman atau makmuman. Ni sekat tu dah. Dah, sekat tu dah. Usalli fardal jumu'ati imaman atau usalli fardal jumu'ati dan makmuman. Tu wajib bubuh. Adapun 2 rakaat kerana Allah Taala, hak tu tak apa, tak wajib bubuh pun. Masuklah sunat ya. Tapi sekat tu masuklah wajib tu. Belapar dengan mulut dah. Belapar dengan mulut. Usalli dah. Usalli fardal jumu'ati imaman atau makmuman. Dah. Rakaatain ni lillahi ta'ala, hak tu dia panggil masuklah sunat ya. Dah, masuklah sunat. Baik. Hak tu dia panggil usolli, hak kita nak niat. Artinya saja aku semaya fardu jemaah. Dah, aku iman. Tu. Sekat tu wajib dah. Ada apa kalau kita semaya zuhur asar maghrib isyak subuh, buh imam tu sunat ya. Tapi bila jadi tu imam jemaah, nah, atau kita jadi makmum, wajib kena bubuh tu. Tu nama ta'yin nafsi. Dah, terbaik. Kalau dia tu, hak tu yang misal tu imam. Dah, yang misal tu imam. Maknanya nak kata, saja aku semaya fardu jemaah, aku iman. Atau aku makmum, saja aku semaya fardu jemaah, makmun. Wajib kena bos kat tu. Adapun kita semaya isya maghrib subuh ni, saja aku semaya fardu zuhur ya, kat tu ya. Hak ni kena tambah lagi imam dengan makmum. Sebab semaya jemaah ni wajib jemaah. Dah. Terbaik. Tu dia panggil ta'yin nafsi tu. So dia misal atas jemaah. Dan lagi pula dia kata lagi. Atau kata dia lagi, dah, usalli fardhu zuhri, dah, atau usalli fardhu zuhri, atau usalli fardhu asri, atau usalli fardhu isya maksuratan. Kena buh maksuratan. Maksuratan tu orang panggil qasar dah. Pendek qasar dah. Pendek orang panggil. Habis tu kalau kita ngaji tajwid, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis al-alamin tu kalau baris-baris depan ke? Al-alamin. Kama dia bila mati harah akhir ma'ari disukun dengan baris datang, ia boleh baca 3 wajah. Nah, kalau kita kata lagi baca dengan baris bawah, Ar-Rahmanir Rahim. Hak tu boleh baca 4 wajah. Tu kaedah tajwid. Apa dalam 4 wajah, 3 wajah gapo tak ada? Boleh baca dengan qasar. Qasar tu kata 1 alif setengah. Tu. Boleh baca dengan ma. Dah, boleh baca dengan tawassul. Tu. Tawassul. Dah, kata 2 alif, qasar 1 alif. Tu qasar ada lah tu. Qasar dengan mana pendek. Dah pendek. Kemudian kalau kita nak usalli ke, usalli fardhu zuhri, dah, usalli fardhu asri,
usalli fardal isya maksuratan. Itu lapar dengan mulut. Atau kalau tak sebubuh maksuratan pun tak apa. Kita katakan usalli fardal zuhri, usalli fardal asri, usalli fardal isya rak'ataini. Tak apa ya. Tak buh maksuratan pun tak apa, buh rak'ataini. Boleh kedua lah. Dua tu dia panggil lapar, hak sunat berlapar dengan mulut. Hak bagi dia mau nak usalli, hak dia mau taksir ada apa lah tu. Biar cara-cara dia mau taksir. Hak kita nak sunat ni kita baca. Usalli fardal asri maksuratan, usalli fardal isya maksuratan, usalli fardal zuhri maksuratan. Kalau kita tasbih maksuratan, usalli fardal asri rak'atai. Tak tu wajib tu. Ada pemakmum. Kerana Allah Taala atau orang panggil dua apa nama ni, makmum ada Allah Taala, hak tu dia panggil masuk le sunat. Sebab kita semaya qasar, tak wapak nak jadi dua. Kena buh maksuratan atau orang panggil rak'atai. Bahasa niat le hati qasar atau dua rakaat. Boleh faham dah. Baik, tengok jawi pula. Artinya arti sani mana usalli sani. Saja aku semaya fardu zuhur, atau saja aku semaya fardu asar, atau saja aku semaya fardu isya. Saja aku semaya fardu zuhur, saja aku semaya fardu asar, saja aku semaya fardu isya, dikosakan. Kena buat tu dikosakan. Kita bubuh dikosakan niat le takbir tu. Atau tak bubuh dikosak, atau kosakan tak apa juga. Atau sibuk kosak payung saja aku atau dua rakaat. Saja aku semaya fardu zuhur dua rakaat. Bukan masalah semaya sunat ni wajib. Begitu berdua tu ya asapa. Bila kita buat dua, kita niat dua, boleh buat dua rakaat. Ni tu hawi rekah kita orang semaya kosa wi rekah. Hak pak buat jadi dua. Tapi syarat nak ada niat dia le takbir. Dari takbir tu sibuk kosa pun tak apa, bubuh dua rakaat. Ni usalli dalam niat saja aku semaya fardu isya kosa. Saja aku semaya fardu asar, fardu asar dua rakaat. Tu sah lah. Saja aku semaya tu dah kosak. Dah kosak. Saja aku semaya tu tu fardu ta'arruf, ta'yin tu asar. Lepas tu dua rakaat tu dia panggil ta'yin nafsi, biar depak dalam tu. Terbaik habis kat tu. Dan sunat pada sekaliannya itu, sekalian mana tu? Sekalian niat, semaya niat hak ada pak murtabak. Pak kelas jauh di awal. Mana? Mada dengan kosak, mada kosak dengan ta'yin, mada dengan kosak takruk ta'yin, mada dengan kosak takruk ta'yin, ta'yin nafsi. Semua pak tu kata musannif. Semua pak tu kata musannif. Maknanya dan sunat pada sekaliannya itu hak niat semaya pak murtabak tu niat bila-bila, mana bilangi rakaat sunat ya kita buh bilangi rakaat. Saja aku semaya sunat duha dua rakaat tu sunat ya. Sunat kita buh bilangi rakaat. Saja aku semaya fardu isya 4 rakaat. Tu 4 rakaat tu sunat kita bubuh. Arti kalau kita tak buh tak ada apa tak besok. Sebab ia sunat ya. Kalau kita boh boleh pahala. Boleh kita masuk kita takbir. Saja aku semaya fardu subuh 2 rakaat. 2 rakaat tu sunat ya, bukan wajib dak tu. Saja aku semaya sunat gahna matahari 2 rakaat. 2 rakaat tu sunat ya kita bubuh. Bukan wajib dak dah. Sunat ya. So dan niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Ya tiap-tiap kalau wa amal ni tak lagi sana kerana Allah Taala belaka. Bapa tu nak hajar lidah kita wi sebut kerana Allah, nak wi hati pun kerana Allah Taala tu. Tepat tu hendak kira dalam hati nu. Mulut tu boleh kecek belaka aku sedekah kerana Allah. Dak aku semaya kerana Allah, aku tolong kerana Allah, aku sayang kerana Allah. Ada apa mulut tu? Tapi tepat kira hati nu.
Cuma sama taruh nak mai ke hati tu, molek kita kena hajar dengan mulut kerana Allah. Aku ambil semaya kerana Allah. Ha tu. Aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah. Aku keluarlah zakat harta aku ni kerana Allah. Nah, akulah penunaikan fardu haji serta umrah kerana Allah. Orang baik kerana Allah Taala ada semua. Kalau kita tabuh tak sah ke? Sah sebab sunat ya. Nah, sampai tu kita semaya. Aku semaya fardu ngorek kerana ayahku. Sah tak sah? Cuba royak. Ha, sah ke tak? Aku semaya zuhur 4 rakaat kerana ayahku, kerana mamaku, kerana abahku. Sah tak sah maya? Aku anak kok kat mah. Gimana? Mak TOT dengan kasar dia. Ya kita tak tu mak TOT tu. Okey, lagu mana? Aku semaya fardu ngorek 3 rakaat kerana cik dolah. Ha, muka cik dolah paksa kita semaya. Sah tak sah? Hei, semaya sah. Semaya sah dah cukup rukun syarat. Tapi pahala tak ada kerana kita semaya cik dolah. Sebab apa? Sebab bubuh kerana Allah Ta'ala tu sunat ya, bukan wajib dah. Nah, bukan wajib. Ikhlas dan semaya tu dia panggil bukan wajib, sunat ya. Kita semaju ke rukun syarat tak ada ikhlas, sah semaya, tapi pahala tak ada. Kita buat kerana lain. Sampai mati esok semaya kita tanda lebuk semaya, tapi pahala habuai tak ada. Nak buat apa? Tak ada kosong, tak ada ikhlas. Ha, sampai tu dia panggil kerana Allah Ta'ala ni, mulut kita nak hajar kerana Allah lillah, dalam perut pun nak lagu tu hati. Tu baru kita mulai. Padahal semaya ni, ikutlah kita semaya sama ada. Semaya sunat mutlak, semaya fardu yang 5, semaya jemaah, semaya kosa saat ni. Kamar dia lillah kerana Allah Ta'ala tu sunat ya. Kalau kita tak buh pun tak ada apa-apa lah. Ha, dah tu nak kita nampak lah semaya dah. Puas hati. Allahu Akbar. Hadir dalam niat kita, aku semaya fardu isya 4 rakaat Allah Ta'ala. Kita nampak dah. Hak sekat ni hak wajib, ni sekat ni hak sunat. Sedap semaya ya, sedap. Dan kita boleh pandang beza, sedap selalu dah. Tak kita boleh tahu tak, semaya ni madah sekat ni, semaya ni madah sekat ni. Hak ni hak wajib, ni hak sunat. Tu pedah penuntung. Dah, tu baik. Habis itu. Tengok sekali lagi. Tanbihun. Ini jaga bagi kita lah pula, kata musannif. Bermula hikmat ditutup meniat akan zat semaya tu. Mana kosaklah aku semaya. Hikmat dalam tujuan saruk tutup tu apa? So kita niat lagu tu. Ya semua hak tu hewan ya ada hikmat berlaku. Maka hikmat ni kadang-kadang kita cari temu, kadang-kadang kita tak temu. Okey. Kamar di sini nak ayat katanya hikmat yang ditutup meniat akan zat semaya ni, mana saja aku semaya ni. Tutup so kita semaya sekat tu sah dah, sunat mutlak dah. Gapo? Kata sininya kerana nak mengeluar dengan dia dengan semaya segala ibadat yang lain daripada semaya. Dia nak keluar hak tu sebab apa? Sebab orang panggil nak beza, nak keluar orang panggil apa nama ni? Ibadat dengan adat. Habis nak ada niat dah. Tengok kita mandi kan? Kita mandi hari Jumaat. Si Zaid pun nak pergi jemaah, si Abdullah pun nak pergi jemaah. Tapi si Zaid mandi gerung-gerung rosak sabun, rosak getah. Cuci lah bang sedap wak-wak ya sabun ya gomha. Tu mandi adat orang panggil hilal panah. Hak duk cemah-cemah hilal panah, hak duduk panah-panah hilal panah sejuk. Si Abdullah mandi hari Jumaat juga. Tak ada sabun, tak ada apa kali dia. Mandi pak saja aku mandi sunat jemaah kerana Allah Ta'ala. Ya kita ada niat ketika tak air tak pala. Tu yang nak beza tu sampai nak ada niat tu. Dan nak ada niat supaya ni nak beza orang panggil adat dengan adat orang panggil apa nama ni? Adat dengan ibadat orang panggil sampai ia ada niat belaka, masalah puasa pun niat, haji pun niat, zakat pun niat. Zakat kalau kita tak niat zakat wajib dia panggil zakat harta kita. Dah cukup nisab sapahu kita pergi keluar asnah yang lapar kita tak niat, tak sah. Ada pun kita sedekah. Kita sedekah tak ada apa, tak niat pun. Hak tu ya sunat ya. Okey, awas nak sedekah weh. Sejak ni boleh sibuk weh, main bubuk. Boleh akabing. Kalau ni orang nak panggil apa laku.
Duk panggil laku-laku kita tak kena jemu, tak ada kena apa lah. Tengok Muhammad Khairu amarin lah. Dah habis-habis, terima kasih lah. Sampai hari ni pun duk masuk tak habis lagi. Boleh sampai 400,000 lebih dah. Pakak tolong siapa orang hok menara. Hanya bui siapa seming 50 buku. Abui pula bata blok pula dah beribu. Apa berdua kamah dia tu ikai tong-tong. Dia hok bui, pahak kau kapung ni pula awi go tu wigo ni. Hok tu mula ada kena ni apa dah. Wi pak palo ada apa-apa. Ada ke? Selalu dah wi palo. Ada pun masalah bak zakat, sudah. Hok tu kena niat tu. Sampai itu dia nak beza antara adat dengan ibadat. Ada ke? Mandi kerana sejuk. Ada apa-apa. Lepas sejuk panas dia tu. Tapi kalau nak pergi jemaah, mandi kerana sejuk, hak tu tak boleh pahala. Mandi dengan niat nak pergi jemaah, hak ni boleh pahala. Tu sabit kata dia sini, di antara tujuan hikmat tutup tasarruf sunniat zat semaya ni kerana nak meluahkan semaya segala ibadat yang daripada semaya. Dan mungkin semaya dia banyak kan, semaya tu semaya ni. Tu di antara amal ibadat ni sabit nak ada niat dah. Baik. So, dan yang keduanya dan keluar segala semaya yang sunat ni dengan niat fardu. Tu so nak beza hak sunat kita niat hak sunat. Hak fardu ni hak fardu. Hak fardu kan misal seperti kita sembahyang zuhur, fardu zuhur, maka keluarlah sunat zuhur. Dan lekat ada kita sembahyang zuhur, ya ada sunat qabliyah ba'diyah. Pak ada pula hak fardu. Kemudian bila lagi ada hak bubuh fardu dengan sunat, tu nak beza tu. Sebab itu kalau kita sembahyang sunat qabliyah, saja aku sembahyang sunat zuhur qabliyah. Kita sembahyang zuhur, saja aku sembahyang fardu zuhur. Tu nak beza tu. Sabit orang panggil, ada orang panggil bubuh ta'arruf, bubuh ta'yin tu nak menentu ke apa? Nak bubuh fardu, nak beza sunat dengan wajib. Semari iso. Ada pula hak sunat, ada hak wajib. Ada hak qabliyah ba'diyah, ada pun hak ba'diyah. Kita saja aku sembahyang sunat iso, qabliyah atau ba'diyah. Kalau hak belum, saja aku sembahyang sunat iso, qabliyah. Hanya nak beza tu. Ada apa semaya iso sendiri, kena bubuh fardu. Tu nak beza antara sunat dengan fardu tu. Kalau masa pergi bubuh belakang, tak tahu. Tak beza tak boleh. Hak mana fardu, hak mana sunat. Kalau mada kata saja aku semaya iso, tak tahu hak mana sunat, hak mana wajib lah. Sampai pergi beza di antara hak fardu, kena bubuh fardu, iso. Hak sunat, kalau ada kamariyah, hak kapik, ba'diyah, qabliyah, kena bubuh. Tidak orang panggil, tak ada dapat boleh beza pula. Baik. So, dan nak keluar pula segala jenis waktu dengan niat satu waktu yang tertentu. Moga fardu ya 5 kan. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. 5 waktu. Pas 5 waktu tu nak ta'yin kan? Nak ta'yin. Kalau kita mai zuhur, kita buat zuhur. Kalau kita semaya asar, buat asar. Kalau mai maghrib, buat maghrib. Sabit tu hak kelah lama 3, mada dengan qasar, mada dengan ta'arruf, mada dengan ta'yin. Nak menentu tu. Gapo ta'yin? Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, atau subuh. Tu. Sebab tu je nak apa nama ni? Nak mengeluarkan kata dia apa nama ni? Nak mengeluarkan hikmat dia, nak mengeluarkan segala semaya sunat dengan niat fardu, dan nak mengeluarkan segala jenis waktu dengan niat satu waktu yang tertentu. Kalau zuhur, kalau asar lah, dia muka 5 waktu. Habis. Dan nak keluarkan makmum dengan niat diri seorang iman, dan dengan akasnya. Lagu mana akas? Dengan maknanya, dengan maknanya nak royak kata, kalau wasa apa nama ni, iman ke, nak menentu niat iman. Nak akas makmum ke, tentu kita makmum. Supaya kita nak beza nak beza, nak niat akah dia kata. Dan nak keluarkan makmum dengan niat dirinya diri seorang iman. Dan dengan akahnya akah hasan lah, dengan maknanya kata iman dengan niat apa nama ni, diri makmum. Dengan iman dengan niat dia nak beza. Kalau imam lah, kalau makmum lah. Tu masalah bab sama jemaah sana ni. Tu lah dia panggil hikmat dalam tutup tasarruf. Habislah penutung. Kita dah mengaji mari 3 minggu pada malam ni. Cara bak niat je baru. Niat semaya. Maka kita sarut mari buat khulasah dalam keadaan kita semaya ni, semualah sama ada hak sunat hak wajib.
Allah Ta'ala fardu, baiklah hak sunat, hak wajib ni dah. Kamar dia tu bik pak murtabat dan sebuah kelah hak niat. Mada dengan kosak iaitu kena pada sunat mutlak. Kita ngaji lepas dah. Mada dengan kosak dengan takyin kena kepada sunat mempunyai waktu, mempunyai sabab. Dah, hatu mada pula dengan kosak, ta'arud, takyin hak tu kena pada semaya 5 waktu. Iaitu kena kepada zuhur, asar, ngorek, isya, subuh. Pasal lagi mada dengan kosak, ta'arud, takyin nafsi. Kena kepada semaya jemaah dan semaya dah kosak hak kita duduk dalam sapi. Begitulah di antara bab niat. Habis itu lepas tu minggu depan tak ada uzur pun kita bersama pula dengan cara faslun bermula takbiratul ihram iaitu 21 syarat. Hak kita duk takbir semaya tu nak sah dia 21 syarat. Tu kita mari sama minggu depan habis bab niat baru. Dalam 13 rukun ni tak ada uzur pun kita dengar perhabis penutup. Dan supaya nak masuk lagi kita wa amma dalam kita belajar. Habis buah ni kita ngaji sifat 20 pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat 20 kitab Misbahul Munir. Dah, cara sifat 20 bab kenal Tuhan dah. Baiklah kita mari sambung hak minggu kemarin. Dah, tetap kalau apa nama ni menyatakan musannif dan sebagai tutup teh permulaan kita orang mukallaf ni sisi agama Allah Taala ialah yang awal sekali tutup tehnya humi perdu suruh kenal Allah Ta'ala. Dah situ. Tuhan pun kata, fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kena yakin cerak tidak ada Tuhan malaikat Allah. Tu dana dalil Tuhan tekan suruh kenal dia. Dah, Tuhan suruh tekan kita kenal dia. Dah. Lepas tu ada sekatanya hadis, ada sekata alim ulama, awaludin ma'rifatullah. Awal agama ni kena kenal Tuhan. Tu sah tu sah. Pas kata ulama lagi, la tasihu fi ibadah illa bi ma'rifah. Tak sah amal seorang mereka malaikat kita kena kenal Tuhan. Ni takut penutung. Dah, semaya rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Dah, tolong orang rajin, zikir rajin, tapi dia tak kenal Tuhan. Tak sah amal ibadah. Ulama kata dah, la tasihu fi ibadah illa bi ma'rifah. Tak sah amal ibadat seorang malaikat kena kenal Tuhan. Nah, apa yang ada baru ni, cara kenal Tuhan tu bukan cara kita supaya kita kenal makhluk. Yang ni kenal Allah Taala, kenal hukum zat dia. Kenal hukum sifat. Nah, Allah Taala bersifat dengan wajib. Ada 20, ada 13. Kita mengaku tentu sungguh Allah Taala bersifat dengan perkara yang wajib bagi benda bagi yang wajib. Kenapa? Wujud ida baka itulah. Dan kita kenal pula kalau mustahil. Dengan mana kita mengaku sungguh apa nama Allah Taala tentu tidak sekali-kali bersifat dengan perkara yang mustahil. Tu kenal lagu tu. Tentu sungguh Allah Taala tidak sekali-kali bersifat perkara yang mustahil. Gapo perkara mustahil? Benda tak ada lagi dak. Benda tak timbul pada akal, tak benda tu nak sungguh lagi pula benda tu nak ada. Yakni benda tak timbul pada akal kita. Benda tak ada lagi dak. Benda mustahil ke apa? Tak ada Tuhan lemah, Tuhan kelu, Tuhan bertepak, Tuhan serupa dengan makhluk. Tu kenal lagu tu. Apa tu kenal kalau harus bagi Allah Taala benda sudah clear. Yang nak buat tak apa, tak buat tak apa benda makhluk kita gapo ni. Tu kanak ki kenal dia bila baru ni deh. Pas kenal pula latih ke dia. Mana latih ke dia? Rasul. Bukan Rasul Nabi Muhammad seorang, jak Nabi Adam. Siapa Nabi Muhammad? Kena sifat Rasul lagu mana? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat yang wajib bagi Rasul. Sidik, sifat dengan cerdik. Sifat dengan benar. Amanah, tak mengarut. Tabligh, menyampai, fatanah, cerdik. Itu panjang lebar dalam tempat dia. Cuma nak ayat tu, kita kenal, kena wajib, kena kenal pula laki dia. Iaitu Rasul. Tak kena kenal pula, kena mengaku tentu sungguh segala Rasul tidak bersifat dengan perkara yang mustahil. Gapo? Bohong. Kerja perkara deraka dengan Allah. Itu dia kena kenal juga tu. Dan kenal pula kalau Rasul bersifat harus perangai supaya manusia. Makan, tidur, berjalan, gapo. Supaya dengan kita, tapi supaya kita tak kurang pada martabat. Jangan kenal Tuhan boleh tunjuk, boleh royak, duk nampak lek kepala penutung. Itu kenal makhluk tu. Tu kenal makhluk tu ingat molek
Bukan kena Allah Ta'ala lagu tu. Kena Allah Ta'ala dengan makna kita mengaku sungguh Allah Ta'ala lah bersifat dengan segala sifat yang wajib bagi dia hak mesti bersifat dah. Terbaik. Maka kita nak sambung dalam tu lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi pula dia katanya, bukanlah dikandaki dengan mengenal itu mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Bukan. Dah. Kandaki kata bunyi kenal bunyi mudah ya. Tapi dia kata dak weh. Kandaki kata kenal Allah Ta'ala bukan kenal hakikat zat. Dah. Sebab zat Tuhan dengan zat kita ya tak serupa. Zat Allah Ta'ala tidak berjiring, zat kita berjiring. Kamar dia bila kita kenal zat kita boleh jamuh, boleh rasa, boleh rih, boleh kerak, boleh belah bagi. Dah, tu dia zat makhluk. Maka kalau kita kata kenal dia bukan kenal hakikat zat. Ada pun kita kenal makhluk boleh royak, besar, kurus, kecil, tinggi, rendah, putih, hitam, putih. Kenal Allah Ta'ala bukan lagu tu. Dah, bukan lagu tu kata dia nya. Sebab apa? Kerana yang baru. Dah, yang baru seperti kita ni lah. Kerana yang baru tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Kita yang baru ni tak dapat kita nak boleh kenal hakikat yang qadim. Hakikat yang qadim ada apa perkara? Ada perkara ni? Hanya depan tak weh. Hakikat yang qadim ada berapa? Penutup. Kena baik kamar sifat 20 tak weh. Bila-bila ke tak sifat 20. Duk mengaji rumah tu banyak tak boleh bila weh. Teruk dah bila-bila duit je. Bila duit nak ke bila wah 5 putih kilo bila gitu semua tu boleh bila tak weh si wujud kedai bakar tu nak pelik sangat tak bila lah bila tu pun boleh bila ni atik nak royak katanya hakikat yang qadim tak lepas dua perkara lah apa sifat Allah dengan zat Allah. Sifat Allah Ta'ala qadim, zat Allah Ta'ala qadim. Qadim ni apa? Qadim orang panggil mala awwalahu, barang yang tiada ada awal. Sifat Tuhan pun tak ada awal, zat Tuhan pun tidak ada awal. Ingat molek penonton. Ingat molek dah. Tak nampak ni sudahlah. Hak ni tanya mula-mula sekali ni. Soal kubur selalu dah. Dia tanya hak ni mula-mula. Tak ada tanya kata wah 5 pokok sekilo, dakar pokok sekilo weh. Apa nanyo sate pokok sekilo weh. Ikan gigi pokok sekilo, tak ada tanya hak tu weh. Tak ada tanya. Ikan bawa pokok kilo, sutung sah pokok kilo. Dah. Yang ditanya apa? Marabbuka. Ditanya hotu. Pakai tu ayat tu. Dicamairu. Mana kita tolong ya? Ni hak fardu yang kita kena ngaji ni. Dia tanya hak ni selalu dah. Hanya hak ni selalu dah. Payah tak makan suak, dia tak makan karung, dia tak makan kecek dia. Dia kerja hak tu sungguh. Sampai tu nak ayat tu. Kandak ki kata dia sini. Sebab gapo boleh kata bukan kandak ki kena Allah Ta'ala, bukan kena hakikat zat. Sebabnya kerana yang baru kita ni tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Sifat Tuhan lagu mana? Tak boleh nak gaji. Cuma kita tahu sifat Tuhan bersifat dengan kedrah kuasa. Tuhan bersifat dengan iradat perkandak. Tahu sekadar tu. Hakikat sifat lagu mana tak apa kita nak gaji. Hakikat zat Tuhan tak siapa kita nak gaji. Nak gaji. Sama cuma kita tahu kata zat Tuhan ni tak serupa dengan kita. Sifat Tuhan ni tak serupa dengan kita. Tu jelah. Tu nak royak penutup. Nak mengaji untuk nak kenal Tuhan dia tekan kita ni. Dua perkara tu. Tu baik. Pasal kita kata kita nak kenal hakikat yang qadim. So kita nak kenal sifat yang qadim, hakikat sifat qadim Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Di atas diri kita sendiri kita tak boleh tahu. Sidang penuntut. Kita hidup dengan roh. Tuhan pelaku kita hidup dengan roh. Bila cabut roh mati. Cuba kita tanya, roh kita duduk mana? Duduk di kepala, kau duduk kaki, kau duduk tubuh, duduk perut. Kau duduk dalam mata, kau duduk di telinga. Pas roh kita tu lagu mana? Tak ada kena gaji, tak ada kena gaji hakikat zat tu. Tak ada kena gaji hakikat sifat tu. Gaji roh hak baru buat roh ni. Kita nak gaji tak boleh dah. Roh kita ni duduk di kepala, kau duduk kaki, kau duduk tubuh, kau duduk mata, kau dah. Hatta hingga Nabi Muhammad pun tak tahu hakikat roh lagu mana. Hak tu tak kena kecek lah penutup.
Dalam mana kata Nabi Muhammad tu tak tahu? Sebab ada seorang berapa orang kafir ahli kitab mari tanya Nabi berkenaan dengan roh. Nah, dia tanya, "Hei Muhammad, roh muduk mana? Roh ni lagu mana?" Nabi kata nanti raya Isyak. Nah, kata Nabi tu tak ada wahyu dia. Lepas tu kata Nabi Muhammad, "Qulir ruhu min amri rabbi." Muraya Muhammad berkenaan dengan roh ni kerja aku. Nabi pun pandai royak sekat tu ya. Kerja roh hak kita duk nyawa ni penutun. Nah, roh hak kita duk serok masuk ni kerja Allah Taala. Hingga Nabi pun nak royak tak leh. Ni nak sama-sama kita sedih kita nak gaji tak leh dah. Sama-sama benda baru. Nah, apa tah lagi hak Tuhan tak tahu. Sabitlah Nabi kata daripada Nabi kita atau dengan tanah. Tafakkaru fil khalqillah. Nabi so kita fikir tentang kejadian Allah Taala. Baik kita lapar, kita kenyang, kita sakit, kita segar, kita rata, kita berasa tua, kecut, ulik, rasa muda, hitam, rambut kah jadi putih. Semua tu orang panggil benda tanda-tanda menunjuk Tuhan ada belaka tu. Gajilah kat mana-mana. Ke gelak, ke cerah, ke hujan, ke kemarau, ke sakit, ke sehat. Tu tanda orang fikir kejadian Allah Taala. Wala tafakkaru fil khaliq, dan jangan kamu fikir tentang kejadian Allah Taala. Jangan kamu fikir orang yang menjadi Allah Taala lah. Wala tafakkaru fil khaliq, dan jangan kamu fikir khaliq mana Allah Taala. Yang menjadi jangan mu fikir. Perkara yang bahasa kena jadi makhluk mu fikirlah, Nabi kata. Sebab gapo boleh tu Nabi tak we kita fikir tentang zat Allah Taala. Nabi katanya apa nama ni? Fa innahu la tuhitu bihi al-fikratu. Al-fikratu. Jadi Nabi kata kerana sungguhnya tidak meliputi dengan dia, dengan fikir zat Allah Ta'ala lah, oleh fikiran kita. Fikiran kita tak tembus. Kalau kacau fikir jadi kafir, kalau kacau fikir jadi gila, dia tak tembus nak fikir zat Allah Ta'ala. Hak dia kacau mengaji kata kena Allah Ta'ala, kena hukum sifat. Perkara mesti Allah Ta'ala bersifat kidai bakar wujud ni lah. Kena faham molek bab ni deh. Bunyi kacak kena tak ada payah, boleh tunjuk, boleh gambar. Itu kena makhluk. Sebab apa? Sebab kata musannif sini, kerana yang baru tak dapat mengetahui akal hakikat yang qadim. Dan keadaan mengenal Allah Taala itu ialah permulaan dan humi. Kena Tuhan. Ni nak panggil dikata permulaan dan humi. Kena Tuhan ni lah dikata permulaan lagi pula humi. Sebab agama kita ni, kita beragama ya ada orang panggil apa ni, ada humi, ada perdu. Perdu agama ialah usuluddin. Humi agama ialah usuluddin. Ada pun orang panggil apa nama ni, dahai agama adalah furu'uddin. Ya ada dua kan. Kita mempunyai agama dengan Allah Taala ya ada dua. Ada humi, ada pula dahai. Maka dahai ni cawe-cawe ni kena kepada furu'uddin. Ada pun humi agama ni, humi agama ialah dikenali ialah usuluddin. Dah tu kata dia. Baik. Dan lagi pula kata dia nya lagi, maknanya permulaan itulah dinamakan ilmu ini ilmu usuluddin. Moga humi agama. Usul-usul ni orang panggil humi atau perdu. Ad-din orang panggil agama. Dan juga dengan ilmu tauhid. Boleh juga kita panggil ilmu tauhid. Gapo ilmu tauhid? Ilmu menasahkan Allah Ta'ala. Nama dia banyak dah. Ilmu usuluddin perdu agama. Boleh panggil juga ilmu tauhid. Ilmu menasahkan Allah Ta'ala. Satu Allah Ta'ala kita dah baca la ilaha illallah, tiada ada Tuhan malaikat Allah. Yakni Allah jualah yang ada, Allah jualah yang kuasa, Allah jualah yang hidup, Allah jualah yang kano, Allah yang jualah yang kaya. Duk dah itulah pelako. Duk dah itulah pelako. Sebab itulah bila-bila kita mengatik, kita nampak teringat perut Allah Ta'ala jualah Tuhan. Bau pahala banyak. Ni mengatik la ilaha illallah, tak tahu ingat gapo nama. Kalau ingat Allah Ta'ala jualah Tuhan wi pahala penuh langit bumi. Tu penuntung.
La ilaha illallah, kita ingat ke akhirat di pada masa di jemuk tasirak. Dah timbang menimbang tanya menanya, hak tu akhirat dalam kubur. Bila Tuhan duk ngatik, hak tu boleh 700. Kalau la ilaha illallah, ingat kau nak makan, ingat kau nak motong, ingat kau nak jual, ingat nak pergi kedai, hak tu boleh 10. Kalau la ilaha illallah, tak tahu lafaz la ilaha illallah, mari di mana-mana, hak tu kosong. Kosong dah. Sabit kata ilmu ni juga dengan ilmu tauhid. Boleh panggil ilmu tauhid. Ilmu mengasalkan Allah. Hak kita duk ngatik la ilaha illallah, Allah jua lah satu. Allah jua yang ada. Allah jua yang kuasa. Dia seorang laka-laka. Tu boleh panggil juga ilmu ni. Sebab apa? Kerana yang mengetahui. Kerana yang mengetahui dan mengerti ilmu ini ni, mentauhid ia akan Allah Ta'ala. Kita ngaji ilmu kaca nak pisah, itu hal satu. Hak kita duduk sembah, hak kita duduk buat ibadat. Tengok kalau kita kaca ngaji, sifat 20, ambil pada wujud siapa kaunuhu mutakalliman. 20 sifat dah. Padahal 20 sifat tu dia bagi tu 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat manawiyah. Hatu bek pak tu. Hatu bek pak tu bagi tu bek 2 pula, iaitu istina dengan iftikar. Muftakirun ilaihi kullu ma adahu, muftakirun ilaihi kullu mustaghni an kulli ma siwahu, muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Orang tua dulu dia bila boleh tu. Ya boleh bila tu, ya boleh bila tu. Nah, orang panggil apa? Sifat istina dengan sifat iftikar. Duk istina tu sebelah, duk sifat iftikar tu sembilan. Istigna mana kaya tu pada subuh-subi mak lepas. Iftikar mana segala benda makhluk tak lepas dengan Allah Ta'ala. Hak tu mesti kita kena win apa pun tu. Dah, gajilah ngaji-ngaji. Dah, bimbangnya kita mati tak ada kena ni sudahlah. Takut dah. Banyak mana kita buat amal pun dia tak kena Allah Ta'ala. Ingat molek sajalah. Ibarat kalau kita kerja tak kena token. Mana token uk dengan token mah. Apa nama? Nak pergi cari ke. Tak kena nak pergi cari mana. Dah, apa tu lah kita buat kerja apa-apa dengan token dengan Cina, tak kena token kita je nak bayar duit ke mana. Ni apa tu buat amal banyak mana dia tak kena Allah Ta'ala sudah, tak akan boleh pahala lah. Sabit itulah dah kita ngaji 20 bagi tu bet 4, patut istina iftikar, pas 2 tu bet so. Tak ada dah yang lain terkaya pada subuh-subi. Mustaghni an kulli ma siwahu. Mana terkaya tu daripada tiap kara. Muftakirun ilaihi kullu ma adahu, dan segala benda tak lepas dengan Allah Ta'ala. Ada berapa lagu ni? Dapat ni? Mana ni? Tak ada. Klik kau tu heso. Ni ialah. Tubik pada wahidah. Tubik pada tauhid. Klik kau kita duk junjung siya malah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan klik kau ni selalu dah. Perlu ingat Allah Ta'ala juga. Sidang penutung dah kasih semua. Masing-masing lah kita mengaji, masing-masing lah kita kena amati sungguh. Kui mati dalam belajar. Hijau kita setara mana, kaya setara mana pun tak boleh buat apa kita kepada akhirat. Tak boleh nak tebuh dah. Hak boleh tebuhkan syurga Allah Ta'ala ialah iman dengan Allah Ta'ala. Pak iman setengah daripada beriman dengan Allah, kena dia. Pak kena Allah Ta'ala ialah kena hukum sifat dia sebagaimana yang kita telah maklum. Perkara wajib bagi Allah, mustahil Allah, dan harus bagi Allah. Dah baik. Dan juga dinamakan ilmu kalam. Banyak nama dia dah. Lagu mana nama ilmu kalam? Kerana bercara kalam Allah Ta'ala itu sangat payah. Boleh panggil juga dalam bab kena Tuhan ni, panggil ilmu kalam. Sebab apa? Sebab dalam sifat 20 ni, ada dalam 20 tu sifat kalam. Sifat yang ke-13 sifat kalam. Dengan mana perkata. Satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Hak ni payah. Dalam 13 tu, dalam 13-20 hak ni hak payah. Dalam payah ni lah sabit ada kecek kata ilmu kalam. Payah setara mana dah? Sehingga-hingga berlaku fitnah. Fitnah kepada ulama yang dulu-dulu. Ulama mana? Ulama di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kena kata godeh dalam guk. So kata kalam. Quran ni makhluk. So kata kalamullah makhluk. Tapi dia tu tak jauh kata jauh masuk guk. Terus katanya Imam Bukhari sendiri. Masa dia hebat sangat. Dia tekan boleh fok-fok jenis sesak ni. Dia tekan so kata Imam Bukhari, so kata Quran ni makhluk.
Sebabnya demo ni tahulah bila tubik pada mulut Bukhari kak. Kita dah kena imam muhaddisin tu lah. Tubik pak dia sebutir kak Allah orang pakar habis. Tapi dia tak jauh kak kata. Siapa dia lari. Lari tak seduk kampung. Berdoa dengan Tuhan lah. Kali dia duduk lagi kak. Nampak membawa kepada nak jadi ni kembali dengan agama. Ya jaga molek lah. Kalau dia duduk lagi nampak nak jadi rusak dengan agama. Mati dia lah. Kata 2-3 hari, lebih dari 3 hari mati. Sebab dia tekan oleh Fawq Mu'tazilah. Hebat sangat masa surah Bukhari si kata kalam tu adalah makhluk. Ya tak jauh kata. Takut jadi keliru kita. Padahal kalau kita kata kalam makhluk dengan lapar yang diturun. Quran tu alillah dataan hamin dataham dadak pedu lele sadu bawalin lel patala ha bawahi robo sadu data rabbali bawabil alpata ale data lami ya bawa min datana alhamdulillahi rabbil alamin. Tu ngejo ke dulu. Hati lapar tu boleh panggil makhluk. Hak turun Nabi Muhammad acon ada report tu. Hasal lagi hak qadim satu sifat yang ada di zat Allah Taala. Dengan yang ada satu sifat Allah berkata tu, ia boleh berkata-kata akan mereka hak dia kandak. Sebagaimana dalil wa kallamallahu Musa taklima. Ni ayat satu hebat panggil juga ilmu usuluddin dengan makna ilmu kalam. Kerana ilmu ni payah bawa jadi fitnah orang dulu. Di antara Imam Bukhari sendiri, di antara lama lagi Ibn Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, jangan lo masuk gua kata kodeh. Boleh panggil dah. Habis 3 nama. Nama usuluddin. Namanya ilmu tauhid, nama ilmu kalam. Tu nama hak untuk nak kenal Allah Taala. Nama usuluddin, nama ilmu kalam, nama ilmu tauhid. Kalau kita tambah soal lagi, nama gapo soal lagi. Ya 4 nama. 4 gapo. Nama gapo BO. Kan asyik dah lagi dah. Ma'em mari. Soal lagi, ji. Sifat 20. Kau ni jawab tentu. Orang kecek kau. Mu tak pergi ngaji ke sejih hijab ngajar dah 420. Sifat 20 sifat kena tu tu. Sifatnya wajib tak kita ada 13. Ada 20. Cuma hak 13 tu orang atas kaum rojah. Hak 20 kaum masyhur. Hari ni boleh panggil kaum masyhur. Orang kecek masyhur dengan 20. Dia mu ingat lagi batal kalau sifat 20. Di sejik batak baru duk mengajar lagi sifat 20. Sejik kampung baru Nara mengajar dah sifat 20. Sejik Tanjung Mas mengajar dah sifat 20. Duk tak kecek sifat 13. 13 rukun semaya. Ya sebenarnya 13 kaum rojeh. Sifat 20 kaum masyhur. Tapi duk kecek dengan 20. Sabit tu kena ingat tewe penutup batal karuh dia tu. Wujud ide bako mukhalafah qiyamuhu ta'ala binafsih. Wahadaniyah qudrah irada ilmu hayya samu bahasa kalam 13. Kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu samian kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Tu batal karuh dia. Pai arti pula. Dia tak boleh kita dia kena cari tiap masa kita duduk dengan hon ni. Duduk dengan ni lah orang ngajar orang gapo. We dengar tik orang ngajar sifat 20 jari tak nak ada tik. Tapi tak apa wala bagaimana ya temu ada kita ngajilah. Ngajilah we puas hati dalam ngaji dah. Ketika atas sininya nama sifat nama bagi nama bagi untuk ngaji kenal Tuhan ni ada 4 nama we. Nama ilmu usuluddin, nama ilmu tauhid, nama ilmu kalam, nama sifat 20. Yalah kau boleh panggil belaka tu. Itu kata musannif dah. Habis itu pasti kata lagi dan dikandoki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu dalil yang ijmali. Ya tak cukup lagi penutung. Kita pergi tu ada. Mustahil tiada dua dah. Dalil makhluk ni. So lagi kena apa? Kita pergi tu ada. Mustahil tiada. Dan lagi kena tahu haru pahya kepak kena nampak dalil tanda pula pak nak ki dalil tanda nampak kata Tuhan ada Tuhan sedia Tuhan satu dalil tu sekadar mana dalil ada 2 pula ada dalil ijma ada dalil tafsili pula maka kanak ki kata dia sini ialah kanak ki kata wajib kita tiap orang mukallaf kena nampak dalil ijma pada dalil ijma tu lagu mana pasal mana dalam takrir musannif
Kita nanti ikuti minggu depan pula dah. Malam ni sedang penutup, sekat tu dulu. Dah, lebih kurang sejam lebih dah, pak kita bacalah hak kelebihan sikit lagi. Nak malam amalan dah. Nak malam sama tara, sudah ruwati kita dah pekoh dengan usul. Kita mari dengar pula satu daripada amalan hak kita buat amalan hari ni. Sekat tu dulu malam ni. Wallahu alam. Ada orang komen ke apa lagi tu? Ada dah. Ngorek dengan iso boleh jamu. Maya ngorek dalam waktu iso, orang panggil jamuk, jamuk takhir. Nah, heret semaya iso dalam waktu ngorek jamuk takdim. Cuma syarat tu adalah pula. Pak lima negara tu pula tu. Cuma nak royak tu boleh jamu. Ada pengorek tak boleh semaya kosa. Kena buat 3. Iso tu boleh buat 2. Tapi syarat kena niat kosa letak takbir. Apa dah? Tu baik. Apa tu nak apa nama pesan ni malam ni pula sakut dengan amalan malam kemarin. Minggu kemarinnya kita buat amalan apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Banyak mana? 100 kali sehari. Dah, kita baca tu 100 kali sehari tu dia kata baru ni lepas mana kitanya daripada kepapokan dalam dunia. Dunia ni kita tak serabut. Sampai penutung kita ada serabut gapo kepapokan hati kita ada wasa gitu, wasa gini, wasa serabut, wasa cemas. Nah, kepapokan hati kita wasa gitu, wasa terai panggil tak seni lah. Maka bila kita pergi ada berlapas la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin boleh 100 kali sehari, insya-Allah kepapokan hati kita akan tak berat tubik lah. Tupek dah dalam dunia. Yang kedua kita pergi kata pula la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin juga. 100 kali sehari lah. Hak tu laku tapi kelebihan nomor 2, Allah Ta'ala kita tak kesik dalam kubur. Ingat molek penutup, Bagi tak ada payah 100 kali sehari. Supaya beok kamah dia pada belajar buat ikan pada dah. Tok jimat mari pada belajar tengok mari. Dekat kasah bemak dia boleh belajar buat nasi kaumbuk. Ambo boleh kita duduk tidur main bos 100 kali. Apa tapi malah tu dah boleh buat talih kata ada taufik tu Tapi ingat lebih sangat. Wa amana hari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin cukup 1 kali sehari. 1 kali sehari. Kita mati masuk dalam kubur tak jadi kesik, tak jadi liar, ada sain temui kita dengan sebab kita pergi baca hak sana. Pas kita duduk dalam kubur juga penutupnya kita baca 1 kali sehari hak sana, Allah Taala hendai kita surga tempat duduk dah. Tersebut dalam apa nama Sayyidina Ali yoyak kata Nabi ada pernah sebut lagu ni lapar hak ni. Apa ni? Tapi kalau kita nak molek kita lebih sikit lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Tu molek benar kalau kita hapus lagi. Tapi riwayat pada sini Ali nak tu so ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. We boleh 100 kali sehari. Boleh 1 kali sehari, insya-Allah Tuhan wi kepada kitanya 3 perkara. Mana kata 3 perkara? Ya tamunya lepas kita serabut perut dalam dunia. Tak kepapok tak sesak orang panggil. Hati kaya, duit tak ada tapi hati kaya. Dono ni duit banyak pun hati sesak. Okey, juta-juta dalam bank, poli mana lagi, toh kahwin lagi, tanah pitu lagi, tapi hati ni sesak. Hati tak kaya, duk serabut juga. Nak buat apa aku ni? Kalau kita nak hati kaya, hati kaya tak apa-apa. Terus tengah pada kubak dia, ingat molek. Yang keduanya Allah Taala bui kita ketenangan, kita selamat dalam kubur. Tak jadi liar, tak jadi kesik, tak jadi takut. Saya temui kita ada dengan kita baca hak sana. Tu penutup jadi kasih semua. Amba bukan dengan apa yang amba nak ayat atas Sayyidina Ali dia dengar Nabi kata. Lepas tu tunjuk serga pula dah. 3 perkara. Kata ada gerai kita ada arah lah weh. Apa lah tu? Yang kita baca Fatimah lah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tu. So lagi we amalan masalah bab tidur. Tidur sebelum daripada kita nak tidur baru ni kita royak dah. Bacalah kita kata pakul, baca wa ila hukum. Apa lagi di antaranya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh 3 kali. Dosa kita sama banyak ngabuh di laut sekalipun apa dosa.
Tak penonton dikasih semua dah. Ingatlah. Hak kita dah baca lagi lah. Bismillah 21 kali. Dah. Bismillah 21 kali ni penonton. Dah. Apa perkara tu hari pedah kita. Ingat molek. Mek kale tanda. Ya tamu nasyaya diaman akan di Allah Taala di makia malai itu pada kejahatan setan dan jin. Jadi jin hatu hak kape-kape lah. Setan-setan iblis tu hai jaga malai tu. Dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali nak tidur. Ingat molek sidang penutup ni semua. Yang hidup malah. Baca jangan cepat. Bismillah. Tak jadi lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. With butir-butir sosok itu. Tuhan jaga setan dan jin. Dah. Nak nak kita lepas. Sebab tu harus ada satu sabak karo dengan apa nama dengan sebab kita baca bismillah kali. So, yang keduanya pula Tuhan jaga pula kita daripada orang curi. Nah, rumah kita Tuhan duk jaga. Orang nak curi tak boleh. Dengan Tuhan tak tergerak nak curi rumah kita sebab kita baca bismillah 21 kali kalau kita nak tidur. Malah lagi tak ada arah lah weh. Dah, tidur tak payah lakong. Dah, yang ketiganya terbakar. Dah terbakar api. Rumah kita orang panggil tak bakar. Dengan sabit dengan api, woncong, gapo tak ada. Tuhan jaga dengan bismillah masa kita aman anak kali nak tidur. Apa dah tu? Baca sebelum gaduh tak agak kita klik motong, tak agak kita klik nego, tak agak kita klik jiwa ikan, tak agak kita klik wak rumah. Baca 21. Rumah tak bakar. Yang kelima, Tuhan jaga pula kita mati tak kejut. Ada hocai waidak lah kata, dia mata mamak mati, dia mati semalam. Duk kekeng dalam kelambu. Pada segar-segar molek klik semaya esok ke pun duk aku bayar teh. Dia janji nak nganggap burung lah esok tu. Mati semalam duk kekeng dalam kelambu. Mati kejut tu. Tapi sebut dalam ni weh, kita baca 21 kali bismillah, Tuhan tahu kita mati kejut. Mati kejut takut kau weh, tak ada bersepa ni. Bila nak bersepa besar lah weh. Saya sedekah lah banyak sikit. Dah ke? Pak besar kalau matinya ada bini besar tu. Patut lelaki pun kalau matinya ada belaki. Tak serba besar lah tu weh, rugi. Pak kita mati belaki. Nah, pak mati bini. Tak usah ni siapa tak boleh. Ni besar tak boleh nak nikah kepala serga. Tak ada pak reti nak milik ramah. Beribu bini dalam ni. Abang dia amal mati, abang bini lah. Nah, cuba boleh bini tu boleh balik ada amor lagi. Tu dia. Abang tekuk perik dah, hak ada telalak. Kena mulut banyak. Cari tak ada telalak. Jawab dia bini kata. Tak ke? Bini. Supaya juga alik bini untuk laki besar. Kalau abang mati, adik kena belaki. Laki cari molek pada abang sikit. Abang boleh burung boleh berapa haji, cari raja sejik. Dah, buat kelolo dah. Baik. Hati mati tak kejut. Sukai orang baca 21 kali bismillah ketika nak tidur menolakkan daripada tiap-tiap bala. Bala Allah Ta'ala tolak. Bala covid, bala baras, bala penyakit gapo-gapo tolak lah. Tu yang lebih dah. Ingat molek dengan berkat dekat bismillah insya-Allah Ta'ala. Dengan berkat bismillah tiap-tiap bala kullu bala'in wa ba'in wa wamin wa siddatin wa nikmatin wa fitnah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Tolak Tuhan, tolak bala segala bala. Ni no yak tok lebih kita baca 21 kali bismillah. Apa perkara sat ni 45 perkara dah. Tu minta Tuhan lah boleh wa amal. Dia Tuhan tak win walah mana. Tapi kita minta seboleh-boleh ketika kita nak tidur tengok kelebihan dia. Astagfirullahalazim, jangan tinggal tiga kali siapa apun dosa buih lauk di sekalipun. Banyak taruh tu apa lagi. Lepas tu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, jangan tinggal 100 kali sehari tulis di molek. Bila-bila lagi tak orang banyak nombor 60 dah duk batuk jari-jari dah. Okey, batuk berkuat lagi, nyakit takut covid ke apa. Baca. Semaya jangan tinggal. Namun tinggal semaya baca tak jadi, nak sunat ya. Begitulah malam ni penonton yang dikasih semua. Lebih kurangnya sejam setengah dah. Dia ada pejak di pukul 7.30 tadi. Sampai kita pukul 9 dah.
Sejam setengah dah kita bersama dengan sidang penonton. Ibu bapa di luar saja, bebe lagi kawasan kita di sini. Dah kita ambillah bahagia sama, dengarlah tiap-tiap malam khamis malam satu. Di apa nama ni, baba canon baru kita akan dia panggil baba mari wi ucap muzakarah untuk menyampai kepada saudara-saudari di mana saja supaya dia nak dapat kebajikan di akhirat nanti. Semoga ngajar kita nak mengajar dengan cara masjid amal-amal tak dapat boleh lagi. Maka alhamdulillah Tuhan buka mata hati Faruk dan Baba Canon buat satu alat media yang baru untuk kita main dengar dengan cara live show tiap-tiap malam akan dia mengadu dah. Begitulah, maka minta berdoa Allah Taala wi amal sehat, wi dia sehat, dan lagi mintalah panjang ke umur lagi wi duduk dalam taat kepada Allah Taala dengan semasa-masa, dengan sama-sama, mudah-mudahan dengan amalan, dengan jalan dalam majlis dan apa nama baba Faruk apa nama channel kita ni akan panjangnya lagi, dapat barakat. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Begitulah malam ni Amba sudah ngelapang beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bisnil khatimah wa la takhtim alaina bisul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma fir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa mu'minatil ahya'i minhum man wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.